Okey, selamat pagi pelajar 1 Mega. Boleh dengar suara saya? Tes suara, boleh dengar suara, tes suara. Okey, terima kasih Yan Lee. Okey, yang kedua, boleh nampak saya punya screen sharing? Boleh cikgu. Okey, bagus. Terima kasih Nevia. Baik. Kita mulakan sekarang lah ya. Sekarang pukul 10.37 pagi. So, kita boleh mulakan sekarang ya. Mungkin tak banyaklah, sedikit saja kita mula ya. Okey. Seperti mana yang saya janji ya, minggu lepas kita sudah habis bab 3 ya, koordinasi dan gerak balas. So, pada hari ini ya, kita akan sambung topik bab 4. Kita akan cuba sambung topik pada bab 4 iaitu pembiakan. Jadi sebelum kita mula, kamu tengok dulu pada skrin ya. Kamu tengok dahulu pada skrin saya. Kita sekarang berada di tema yang kedua. Ya, tema yang kedua iaitu penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Ya, ada 3 bab dalam tema nombor 2 ini. Okey. Dan tema yang pertama kita sudah habiskan iaitu sel sebagai asas kehidupan. Bab 3 ya, koordinasi dan gerak balas pun kita sudah habiskan. Okey, kita sudah habis bab 2 dan kita juga sudah habis pada bab 3 dan kita akan mula masuk bab 4. Ya, bab 4 ini ialah tentang pembiakan. Ya. Dan kita akan cuba belajar pembiakan manusia dan pembiakan tumbuh-tumbuhan. Ya. Dalam bab 4 ini dia ada 7 tajuk. Ya, bab 4 ini dia ada 7 tajuk. Yang pertama pembiakan seks dan aseks ya, pembiakan manusia, kitar haid, persenyawaan dan kehamilan ya, faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus dan bayi, kemandulan dan pencegahan kehamilan dan pembiakan tumbuhan ya. Pembiakan tumbuhan ini cuma hanya ada satu tajuk yang terakhir sekali, 4.7 ya. Kalau kamu lihat 4.1 sampai 4.6 kita ini semua ya, kita akan belajar tentang pembiakan manusia. Ya, pembiakan manusia. Baik. Jadi topik ini mungkin agak panjang sedikit sebenarnya ya. Mungkin topik ini agak panjang sebabkan dia ada 7 tajuk. Tapi tak apa, kita mulakan hari ini. Mulakan topik yang pertama dahululah ya untuk hari ini. Dan minggu depan cuti dan apabila sekolah telah dibuka semula, kita akan sambung bab 4 ini apabila sekolah buka semula ya. Okey. So hari ini kita akan cuba belajar bab 4 pembiakan ya, tajuk 4.1 ya, iaitu pembiakan seks dan pembiakan aseks. Alright? Okey. Kita tengok apa yang kita akan belajar dulu. Okey, 4.1 pembiakan seks dan pembiakan aseks. Okey. Sebelum kita mulakan apa itu jenis pembiakan, kita kena kenal pasti dulu apa itu maksud pembiakan. Maksud dia ya. Kamu kena faham apa itu maksud pembiakan. Ialah proses. Okey, ialah proses penghasilan individu baru oleh organisma hidup. Ini maksud pembiakan. Contohnya macam mana? Okey, contohnya kita, ya, manusia. Manusia ini dia ada melakukan pembiakan. Ya, kita ini adalah anak. Contohnya kamu dan saya ialah anak kepada ibu dan bapa. Ya, setiap daripada kita ada ibu dan ada bapa. Ya, dan ibu dan bapa dia berkahwin dan dia menghasilkan ataupun dia melahirkan zuriat ataupun melahirkan anak.
Bergantunglah, mungkin di antara kamu, mungkin kamu ada 2 adik-beradik, 3 adik-beradik, ataupun 4 adik-beradik, ataupun mungkin hanya seorang sahaja. Dan kamu ini melupakan ya individu baharu ya, individu baharu daripada ibu bapa kamu. Dan mestilah melibatkan ibu bapa. Kalau manusia mesti melibatkan ibu dan bapa. Ibu ini ya lelaki, perempuan. Minta maaf. Ibu ini ialah perempuan dan bapa ialah lelaki. Okey. Jadi pembiakan ini untuk menghasilkan individu baru. Kenapa dia panggil individu baru? Tidak panggil anak. Ya, betul. Dalam manusia, orang kita panggil dia anak. Tetapi kalau dalam binatang kita tak boleh panggil dia anak, kita panggil dia individu baharu. Ya, binatang juga, kucing, anjing dan semua binatang juga ada menghasilkan individu yang baharu. Okey, ataupun anak lah. Mungkin kita boleh panggil dia anak lah ya. Anak kucing ke, anak anjing ataupun anak binatang yang lain. Okey. Itu maksud pembiakannya. Yang pertama kamu kena ingat menghasilkan individu baru oleh organisma hidup. Okey. Bila sudah berkahwin, ya lelaki, perempuan, kalau manusia lah ya, kita ambil pembiakan manusia ya. Haiwan itu tak apalah. Haiwan itu biarkan dahulu ya. Kalau binatang itu tak perlu lagi. Ini pembiakan untuk manusia ya. Okey, bila sudah boleh, sudah besar ya, umur mungkin dalam 25 ataupun 30 tahun ya, sudah menjadi orang dewasa dan berkahwin boleh mendapatkan anak. Itu maksud pembiakan ya. Boleh faham ya? Seterusnya cara-cara pembiakan. Contohnya kalau manusia dia membiak dengan cara melahirkan anak. Okey. Kalau ayam ataupun burung dia bertelur. Okey, dia tidak beranak ya, dia tidak melahirkan anak untuk ayam ataupun untuk burung, tetapi dia bertelur. Ya. Ikan juga bertelur. Baik. Kemudian kalau ikan paus juga, ikan paus walaupun dia berada hidup di dalam air, tetapi dia juga melahirkan anak. Okey, ini adalah hanya contoh-contoh sahaja ya. Hanya sedikit contoh ya, manusia melahirkan anak, contoh ayam dia bertelur, kemudian ikan paus juga melahirkan anak. Ini beberapa contoh sahajalah ya untuk kamu faham. Baik? Okey, seterusnya pembiakan, yang ini yang penting sedia, ini yang penting. Baik. Pembiakan, right? Pembiakan ini dia terbahagi kepada 2, iaitu pembiakan seks dan pembiakan aseks. Ini kena faham betul-betul ini. Okey. Apa itu seks dan pembiakan aseks? Okey. Kamu jangan keliru. Kamu jangan confuse ya. Kamu jangan kata ini, apa ini cikgu ajar seks, apa seks ini? Seks ialah jantina ya. Sebenarnya seks adalah jantina. Kalau jantina mesti ada apa kelas? Jantina mesti ada apa? Mesti ada 2. 1, siapa boleh beritahu? Kalau jantina. Siapa boleh cakap? Boleh jawab. Seks ini ialah jantina. Saya tulis dulu. Seks ini ialah jantina. Jantina. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia gender. Gender ni apa? Jantina ni apa? Siapa boleh beritahu saya? Renghoy? Siapa ni? Nevia ke Jason? Jantina ni ada 2. Apa itu jantina ataupun seks? Cepat. Ada 2. Satu apa? Macam contoh Jason. Jason apa jantina? Ataupun seks? Jangan kamu ingat seks ini apa cikgu ni ajar seks ni Hamsap punya. Ini bukan Hamsap punya orang. Ini betul lah dalam buku teks pun ada ya. Cepat, apa? Nevia?
Lelaki dan perempuan. Betul yang ni. Lelaki dan perempuan. Mesti ada lelaki, mesti ada perempuan. Ini seks lah ya. Bukannya buat itu lain, itu saya tak mau cakap. Itu nanti bahaya itu. Ini adalah jantina ataupun gender. Okey, lelaki dan perempuan. Ada dua sahaja, lelaki dan perempuan sahaja ya. Tidak ada separuh lelaki, separuh perempuan, itu tidak ada, itu lain cerita. Ya, kita belajar tentang sains. Ya. Sains ini, dalam sains, kalau seks itu ataupun jantina cuma ada lelaki dan perempuan. Okey. Kenapa mesti ada lelaki dan perempuan? Sebab ada lelaki dan ada perempuan barulah boleh menghasilkan anak, barulah boleh buat anak. Ya, mesti ada lelaki, mesti ada perempuan. Kalau lelaki dengan lelaki mana boleh buat anak? Itu tak bolehlah dalam sains. Ya, yang mustahil lah, itu impossible. Perempuan-perempuan pun tak boleh buat anak sebab mana boleh dua, mesti ada dua lelaki dan perempuan barulah boleh menghasilkan individu baru ataupun anak. Faham tak boleh lelaki-lelaki, perempuan-perempuan tak boleh. Ya, itu panggil seks ya. Okey, sekali lagi, pembiakan terbahagi kepada dua, satu pembiakan seks dan satu pembiakan aseks. Aseks ini ya, A ini jadi dua. Kita tengok yang pertama dulu, seks melibatkan sel pembiakan. Dia melibatkan sel pembiakan. Ya, kalau dalam lelaki kita panggil dia sperma. Kalau perempuan kita panggil dia ovum. Ini sel pembiakan. Okey, sel pembiakan saya tuliskan dahulu ya. Sel pembiakan dalam lelaki kita panggil dia, lelaki dia ada mengeluarkan sperma. Kalau perempuan dia ada mengeluarkan ovum. Ini kita panggil dia sel pembiakan untuk pembiakan seks. Okey. Contoh berlaku kepada mana? Kepada manusia. Ya, manusia ada lelaki dan perempuan. Dan juga berlaku kepada haiwan yang peringkat tinggi. Contoh haiwan peringkat tinggi, mamalia, burung, ikan, reptilia, amfibia. Kebanyakan binatang dia melakukan pembiakan seks ya. Mesti ada jantan dan mesti ada betina. Tetapi dalam binatang kita tidak panggil lelaki perempuan ya, betul kan? Kelas dalam binatang, contoh kita tidak panggil binatang, contoh kucing lah ya, kucing ya, kita tak panggil oh itu kucing lelaki, itu kucing perempuan, betul ke? Adakah? Kalau dalam bahasa Malaysia tidak betul lah. Ya betul Navia ya, tak betul. Tapi kita boleh panggil dia kucing jantan ataupun kucing betina. Lelaki perempuan ni hanya kepada manusia ya. Dalam bahasa Inggeris, male, female. Male, female. Itu untuk semualah. Male, female, jantan, betina, untuk semua benda hidup. Termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan. Tetapi kalau untuk bahasa Melayu, untuk manusia kita panggil lelaki dan orang lelaki dan orang perempuan. Itu untuk orang saja ya. Baik. Kalau haiwan ada jantan dan ada betina. Okey. Dan tumbuhan berbunga juga, pokok-pokok pun ada yang jantan dan ada yang betina. Barulah dia boleh menghasilkan anak. Okey. Mesti ada perempuan, mesti ada lelaki, mesti ada lelaki dan mesti ada perempuan. Barulah boleh menghasilkan anak. Faham ya? Okey. Apa pula pembiakan aseks? Aseks dia tidak melibatkan pembiakan dan berlaku kepada tumbuhan, contohnya bawang, halia dan ubi kentang. Dan berlaku juga kepada organisma ringkas seperti amoeba, hydra dengan paramecium. Ya. Aseks ni senang saja kamu nak ingat, dia tidak ada lelaki dan perempuan. Dia boleh membiak dengan sendiri. Ya. Daripada satu parent, satu induk, dia boleh jadi dua. Macam bakteria, macam virus ini. Dia daripada satu, dia boleh jadi dua. Dia tak perlukan lelaki dan perempuan. Tidak perlukan jantan dan betina. Hanya satu organisma boleh jadi dua. Dan dua boleh jadi berapa?
Daripada 2 dia boleh jadi 4. Daripada 4 dia boleh jadi 8. Betul? Daripada 8 dia boleh jadi 16. Dia potong begitu sahaja. Dia tidak ada jantan dan tidak ada betina. Itu kita panggil aseks. Okey? Tapi kebanyakannya ialah seks pembiakan seks. Seks maknanya apa? Lelaki dan perempuan. Alright? Okey. Bukan yang kamu selalu dengar itu lain itu. Itu saya tak mau cakap itu kamu sendiri pandai sendirilah. Okey. Contoh-contoh binatang yang membuat pembiakan seks: burung, ikan, reptilia dan bunga tumbuhan dan mamalia. Dan untuk pembiakan aseks, ubi kentang, bawang, amoeba, halia, paramecium dan hydra. Ya. Dan gambar-gambar ini kamu boleh lihat dalam buku teks ya. Boleh baca dan boleh lihat dengan lanjut lagi ya, dengan seterusnya. Baik. Saya sambung dulu. Jadi, kita akan masuk detail sedikit tentang apa itu pembiakan seks. Saya sudah beritahu tadi, pembiakan seks mesti ada lelaki ataupun jantan dan mesti ada perempuan ataupun betina. Okey. Dan jantan dia membawa sperma dan perempuan dia membawa ovum. Ini dia punya sel pembiakan. Kamu kena ingat ini ya. Biasanya jantan ataupun lelaki dia membawa sperma. Sel yang dikeluarkan oleh lelaki ialah sperma, dan sel yang dikeluarkan oleh perempuan kita panggil dia ovum. Ovum dan sperma. Okey. Dan kita tengok gambar ini di bawah. Kita cuma fokus untuk pembiakan manusia ya. Pembiakan binatang tidak ada dalam bab 4. Okey. Kita fokus pembiakan manusia. Baik. Kita tengok yang pertama. Ini ialah induk jantan ataupun pada bahagian yang lelaki. Dia mempunyai gamet ataupun sel pembiakan yang nama dia sperma. Dan sperma ini dihasilkan oleh testis. Okey, ini untuk jantan ataupun untuk pembiakan lelaki. Okey. Kemudian untuk betina ataupun untuk perempuan, dia menghasilkan gamet ataupun sel pembiakan, nama dia ovum. Ovum ini ya. Dan ovum ini dihasilkan oleh ovari. Dan ovari ini ialah bahagian di dalam perempuan ataupun di dalam betina. Boleh faham ini ya? Kamu ingat ini dahulu. Okey. Jantan ataupun lelaki dia mengeluarkan sperma, dan betina dia mengeluarkan ovum. Ya, gamet ataupun kita panggil dia sel pembiakan. Jadi, macam mana dapat anak sebenarnya? Anak itu boleh dapat apabila gamet ini dia bergabung dengan betina, barulah dia boleh dapat anak. Dah hilang dah tulisan. Okey, betul ya, kamu cakap tadi betul. Jantan tadi dengan betina, dia mesti join, dia mesti gabung, barulah boleh dapatkan anak. Kalau sperma dengan ovum, dia tidak jumpa, dia tidak ada anak lah. Ya, ini contoh, ini maksud pembiakan ya. Pembiakan apa ini? Yang ini adalah pembiakan seks. Ya, pembiakan seks dahulu ya. Okey. Dan pembiakan seks, okey, saya sambung baca buku teks. Pembiakan seks menghasilkan generasi baharu yang berbeza dengan induknya dan menunjukkan variasi genetik. Apa maksud dia di sini? Ya. Ibu dan bapa, ya, mereka sudah berkahwin dan mereka dapat anak. Anak itu kita panggil dia generasi baru. Ya. Anak itu, kita panggil dia generasi yang baharu. Macam kamu pun ada ibu bapa. Ibu bapa mungkin generasi yang lama. Okey, kamu generasi yang sekarang. Dan apabila kamu sudah besar nanti, mungkin umur sudah 20, 25 tahun, kamu pun akan berkahwin dan kamu pun akan dapat anak. Itu panggil generasi yang baru. Itu generasi baru.
Boleh faham ya generasi ini apa? Datuk dan nenek kamu ialah generasi yang lama. Ibu dan bapa kamu ialah generasi yang baru daripada datuk dan nenek kamu. Kamu adalah generasi yang sekarang. Dan nanti apabila kamu sudah berkahwin dan kamu boleh buat anak, itu adalah generasi yang baru. Okey, boleh faham generasi apa maksud generasi ya? Jadi, dia berbeza daripada induknya. Apa maksud berbeza daripada induknya? Menunjukkan variasi genetik. Ya. Contoh beginilah ya. Lelaki dan perempuan, ibu dan bapa ini individu yang berlainan. Contoh saya bagi contoh ya. Saya tengok gambar dulu ya. Sekejap kalau saya cuba cari gambar dahulu. Entire. Sekejap ya. Saya cuba cari gambar dia dahulu. Okey. Tengok dulu ya. Mana gambar yang bagus? Sekejap ya, saya cari gambar yang baik dulu. Yang lain. Mother and child. Okeylah, begini bolehlah ni. Saya cuba ambil ini dululah ya. Contohlah di sini ya, kita ada satu variasi di sini. Contoh beginilah, contoh saja ya. Kamu dapat lihat kan? Kamu dapat ada tengok, boleh nampak gambar ni ya. Contoh variasi ini yang kita panggil dia sebagai variasi genetik. Variasi genetik. Contohnya gambar ini. Gambar ini tak sesuai sangat lah, tak nampak, tak jelas. Tunggu ya. Inilah, saya pakai gambar inilah. Okey, contoh gambar di sini ya. Ini gambar apa ini? Ini gambar sebuah keluarga, betul. Ada satu keluarga, ada ibu, ada bapa dan ada anak dia. Okey. Dan apa yang kita panggil sebagai variasi genetik berbeza dari induknya. Dia berbeza daripada induknya dan dia ada variasi genetik. Apa maksudnya di sini? Okey, jika kamu lihat gambar ini adalah gambar ibu ya, ibu, bapa dan anak mereka. Okey, variasi genetik di sini contohnya, saya cuba ambil contoh ya. Sekejap ya. Mana dia? Okey. Contohnya di sini ya. Jika kamu lihat di sini, macam mana nak cakap? Kalau tengok muka contohlah ya, rambut yang perempuan ini dia ikut bapa dia. Rambut yang anak lelaki ni dia ikut emak dia. Muka ataupun bahagian kita panggilkan bahagian kening ni katakan ya. Bahagian kening ini yang perempuan dia lebih ikut kepada bapa dia. Tetapi kalau yang lelaki ni, anak lelaki ni dia lebih ikut daripada emak dia. Okey. Ini yang dinamakan variasi. Ya, dia tidak photostat betul-betul ya. Mungkin ciri-ciri daripada bapa pindah ke anak dia. Daripada ibu dia pun boleh pindah kepada anak dia. Itu kadang-kadang ada orang kata, mata kamu macam ibu kamu. Hidung macam bapa. Kan? Muka macam bapa.
Ataupun mata kamu macam emak. Itu contoh kita panggil dia variasi genetik. Ini yang kita panggil variasi genetik. Boleh faham tak yang ini? Boleh faham? Ini panggil variasi genetik. Jadi, walaupun kamu tidak akan sama 100% dengan ibu atau bapa kamu. Sebab kita dah bercampur ya. Ada ciri-ciri daripada ibu, ada pada kamu. Ciri-ciri pada bapa pun ada pada kamu. Maknanya dia tidak betul-betul 100% sama. Okey, ini yang kita panggil dia sebagai apa kita panggil ni? Variasi genetik. Ya, ini yang kita panggil sebagai variasi genetik. Boleh faham ya? Boleh tengok baliklah kalau dalam internet pun ada banyak lagi gambar-gambar yang berlainan. Macam mana ya? Mixed race. Macam siapa? Banyaklah, ada banyak lagi gambar-gambar dia di sini. Contoh yang ini ini pun ada variasi genetik juga. Dia tidak sama. Anak tidak akan sama dengan ibu bapa 100%. Ciri-ciri ibu bapa daripada ibu mesti ada daripada anak sedikit. Daripada bapa pun mesti ada daripada anak sedikit. Kan? Kalau kamu tengok gambar ini boleh nampak beza dia tak? Mungkin dia punya yang perempuan ini, anak perempuan dia ini anak perempuan dia ini mungkin dia punya mulut dia macam ikut mulut mak dia. Boleh nampak tak di sini kan? Macam mulut dia ni, dia ikut mulut mak dia sama. Tapi anak yang lelaki ini, mulut dia macam mulut bapak dia. Dia campur. Ini maknanya variasi. Boleh faham kelas? Ini maknanya variasi. Dan kalau kamu tengok yang perempuan ini, dia ada gelap sedikit. Dia macam ikut mak dia kulit. Kalau yang lelaki ini, kulit dia macam kulit bapak dia. Dia kulit dia macam putih sedikit. Variasi. Boleh faham ini kelas Boleh tak? Okey tak apalah. Okey, kita sambung lagi. Dan yang pertama, proses yang pertama dia kata ialah persenyawaan. Apa-apa benda mesti bermula dengan persenyawaan. Apa itu persenyawaan tadi? Persenyawaan tadi, kalau kamu masih ingat, sekejap ya. Persenyawaan tadi ialah, saya tunjukkan gambar. Ini persenyawaan Ini persenyawaan. Mesti ada apa? Lelaki ada sperma. Lelaki ada sperma. Perempuan ada apa? Perempuan ada ovum. Dan sperma dengan ovum ini dia mestilah ada satu proses yang kita panggil persenyawaan. Dan persenyawaan ini barulah akan jadi zygote, daripada zygote akan jadi embrio, daripada embrio akan jadi fetus dan kemudian akan jadi baby ataupun bayi. Ini ialah persenyawaan. Ini maksud persenyawaan Boleh Okey. Kita sambung lagi. Okey, persenyawaan pula ada terbahagi kepada dua, iaitu persenyawaan dalam dan persenyawaan luar. Okey, apa beza persenyawaan dalam dan persenyawaan luar? Persenyawaan dalam dia berlaku di dalam badan induk betina. Kalau persenyawaan di luar dia berlaku di luar badan. Kalau manusia, persenyawaan dalam ke persenyawaan di luar? Kelas, cepat jawab. Kalau manusia, persenyawaan berada di dalam badan ataupun di luar badan? Dalam ke luar? Siapa boleh beritahu? Kenapa diam saja? Tak ada orang ke?
Persenyawaan untuk manusia dalam ke atau luar? Dalam mana? Tak ada orang jawab. Tidur lah. Mana manusia? Manusia dalam ke luar? Persenyawaan dalaman ke persenyawaan luaran? Kenapa tak ada orang jawab ni? Semua tidur. Persenyawaan dalaman lah. Ya? Dalam apa? Dalam perempuan lah. Dalam betina. Itu ya manusia. Bukannya dalam lelaki. Sebab lelaki mengandung ke perempuan mengandung? Tahu mengandung? Yang ada baby dalam perut lelaki ke perempuan? Mestilah perempuan. Ya, betul. Itu sebab persenyawaan dalam maksud dia berlaku di dalam badan perempuan ataupun betina. Okey. Tempat berlaku pencantuman di dalam betina ataupun perempuan, dan persenyawaan luar ini berlaku di luar lah, maksudnya di dalam air contohnya. Dan proses dia nanti saya akan teruskan. Tengok gambar ini. Gambar ini pun sama jugalah ya. Contoh persenyawaan dalaman, kebanyakan haiwan, burung, mamalia, reptilia, amfibia, biasanya persenyawaan di dalam. Tetapi persenyawaan di luar, kamu tengok di sini. Kalau persenyawaan di luar, ovum daripada ikan betina dan sperma daripada ikan jantan, dia akan letakkan di luar, dikeluarkan dalam air, kemudian persenyawaan berlaku di dalam air, bukan di dalam badan. Ya. Kalau manusia ataupun binatang, dia berlaku di dalam badan. Di dalam badan mana? Betina ke jantan, di dalam badan betina. Kalau ikan dan katak contohnya, dia berlaku di luar. Boleh faham ya? Contoh binatang apa? Ikan. Ya. Dan ini contohnya haiwan yang biasa persenyawaan dalaman, ialah contohnya binatang lah, seperti inilah ya, dan manusia. Manusia pun persenyawaan dalaman. Okey. Okey. Dan pembiakan aseks, kita akan belajar pembiakan aseks pula sekejap saja ya. Ini last kali ya. Berlaku dalam organisma yang ringkas ya, seperti amoeba, paramecium dan hydra. Okey, amoeba, paramecium dan hydra. Okay. Dia hanya ada satu sel induk. One parent, satu parent saja. Dia tak ada ibu bapa, dia cuma ada induk. Kita panggil dia induk sahaja. Ya. Dan dia tidak ada lelaki atau perempuan, jantan betina dia tidak ada. Dia boleh membiak hanya dia seorang sahaja. Okey. Kemudian dia tidak ada variasi. Ya. Macam ini photostat lah. Kalau betul-betul punya photostat. Satu akan jadi dua, dua akan jadi empat, empat akan jadi berapa? 8. Sama, dia photostat. Dia tidak ada perbezaan. Sebab dia hanya satu induk. Satu induk saja. Dia potong saja jadi 2. Okey? Dan kita tengok apa contoh-contoh pembiakan seks di sini ya. Saya tengok tunjukkan kalau ada video ataupun animasi dulu ya. Binary fission GIF. Contoh macam mana? Boleh nampak? Ini contoh bakteria. Dia boleh membiak macam itu saja. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 16, kemudian dia akan jadi banyak. Ini dia tidak ada ya, dia tidak ada jantan, tidak ada betina, lelaki perempuan tidak ada, dia potong 2 saja. Contohnya apa? Bakteria, amoeba, paramecium, semua begini. Boleh faham ini ya? Ini biasanya mikroorganisma lah dan sesetengah pokok. Okey. Okey. Ada lagi gambar yang lain? Macam ini. Paramecium. Ini paramecium.
Macam mana dia boleh pecah jadi dua? Nah, dia boleh membuat belahan kedua ya. Dia panggil dia belahan kedua. Jadi daripada satu terus jadi dua. Dia tak perlu jantan, tidak perlu betina. Boleh faham ini ya? Ini contoh pembiakan pembiakan aseks ya. Okey, saya sambung lagi. Okey. Ada berapa jenis pembiakan aseks? Semua sekali ada 5. Kita tengok satu persatu. Yang pertama kita panggil dia belahan kedua. Yang pertama kita panggil dia belahan kedua. Yang tadilah belahan kedua ini yang tadi. Ini belahan kedua, yang ini tadi. Dia terus jadi dua. Daripada satu dia jadi dua. Contohnya binatang apa? Mikroorganisma paramecium. Paramecium akan jadi begini. Boleh ya? Okey. Macam ni tengok gambar lagi ya. Daripada sel induk satu, kemudian dia akan membahagi, kemudian akan jadi dua. Satu campur satu. Okey, akan jadi dua. Right? Okey, kita tengok yang kedua. Pertunasan ialah pembentukan tunas pada badan organisma. Contohnya hydra dan yeast, dan ini dia ada tunas dia. Dan tunas ini apabila dia akan jatuh dan akan menjadi individu yang baru. Ya. Ini juga pembiakan aseks. Dia tidak ada induk, ibu ataupun bapa, dia tidak ada lelaki dan perempuan. Dia boleh buat individu baru, dia boleh buat anak tanpa melibatkan jantan ataupun betina ya. Okey. Tengok yang ketiga. Yang ketiga kita panggil dia penjanaan semula. Contoh dia cacing pipih, tapak Sulaiman dan planaria. Macam ni. Walaupun kita potong dia, kita potong dengan sengaja ya. Dan dia boleh menjadi dua individu yang berlainan. Dua individu yang baharu. Walaupun kita potong dia. Okey, tengok contohlah kalau ada gambar planaria regeneration. Ini planaria contoh ya. Planaria ada animasi di sini. Dia boleh tumbuh yang lain lah ya. Maknanya dia boleh tumbuh jadi individu baru ataupun jadi benda yang lain. Ini planaria. Dia boleh tumbuh, kemudian jadi dua individu baru. Kalau dia dipotong lah, macam ni. Sudah dipotong, dia dah dipotong. Tetapi dia boleh jadi individu yang baru. Okey. Dia tidak ada jantan dan betina. Okey. Boleh tengok dalam internet ada banyak lah ya. Kamu cari saja perkataan, contohnya perkataan apa ini tadi? Planaria ya, dan Spirogyra. Okey, seterusnya. Pembentukan spora. Pembentukan spora ini contohnya paku pakis, alga dan bakteria, dia ada spora. Spora ni macam serbuk-serbuk lah. Apabila dia nak menghasilkan individu baru, bila angin tiup pada daun ini, di bawah daun ni ada spora. Spora ni macam serbuk. Serbuk ni akan terbang dan apabila dia singgah ke tempat yang lembap, dia akan jadi pokok yang baharu. Okey. Kemudian pembiakan vegetatif. Contohnya kita ambil lobak merah, strawberry, halia, ubi kentang dan ubi keladi. Dia boleh tumbuh daripada akar dan sebagainya untuk mendapat individu baru. Okey. Okey, kita tengok last. Ini contoh pembiakan vegetatif. Ini contoh pembiakan vegetatif ya. Contohnya, bahagian mana yang boleh diambil? Pokok, biasanya pembiakan vegetatif ini pada tumbuhan ya. Bahagian mana yang boleh diambil untuk jadikan dia pokok yang baru? Kita tengok di sini. Bahagian akar boleh ambil. Maknanya akar ni kalau kita boleh ambil, dia akan dapat tumbuhan yang baru.
Okey. Dan bahagian batang pun boleh. Ya, tapi bukan semua pokok lah, mungkin ada sesetengah pokok yang boleh. Ya, bahagian batang, batang yang di bawah tanah ataupun batang rayap dan berbawang juga boleh diambil untuk jadikan dia pokok yang baru. Okey. Dan ada juga tumbuhan pada bahagian daun. Maknanya daun ni dia akan menghasilkan tunas dan tunas ini akan boleh jadi pokok yang baru. Okey. Boleh Baik. Tak apa. Boleh. Kepentingan pembiakan, okey, boleh, bagus. Kepentingan pembiakan. Kenapa kita mesti membiak? Kenapa mesti ada anak? Duduk sorang-sorang tak boleh kah? Kita lahir kemudian tak mau kahwin apa semua mati. Tak seronok lah, betul. Kita mesti mau ada anak. Dan anak itu ialah kita punya apa? Kita punya zuriat ataupun waris. Waris tahu waris Macam kamu punya waris ialah ibu dan bapa kamu. Ibu dan bapa kamu ialah kamu punya waris. Maknanya keturunan lah, mesti ada keturunan. Itu kepentingan pembiakan untuk menambahkan apa? Kamu tengok sini, untuk menambah bilangan organisma. Tambah bilangan penduduk. Macam dulu Malaysia, 10 tahun dulu, Malaysia 20 juta orang. Lama dulu. Sekarang 30 juta. Tambahkah kurang orang Malaysia? Malaysia bertambah lah. Sekarang berapa juta di Malaysia penduduk? Ada lebih kurang 31 juta orang penduduk di Malaysia. 20 tahun, 30 tahun dulu cuma ada 20 juta orang. Baguslah, kita mau menambahkan bilangan penduduk. Okey. Dan kalau untuk binatang, biasalah dapat meningkatkan jumlah individu, dapat menurunkan maklumat genetik kepada generasi baru. Dan dapat untuk orang kata untuk meneruskan kehidupan lah. Okey, dapat meneruskan kehidupan. Okey. Dan kita mesti mensyukurilah, bersyukur kepada Tuhan yang pembiakan ini maknanya kita dilahirkan oleh ibu dan bapa, okey, untuk kita membesar. Apabila kita dah besar, kamu juga mungkin nanti akan berkahwin dan akan dapat anak. Dan anak kamu pula nanti bila dah besar, mungkin mereka juga akan berkahwin. Jadi dia ada keturunan yang panjang. Tahu apa itu keturunan macam contohlah, saya tengok di gambar sekarang ini macam keturunan. Macam keturunan apa ini saya panggil mana ini Likalok macam dia keturunan apa? Keturunan Lee. Tahu Lee, keluarga Lee, betul. Kamu ambil nama Lee daripada mana? Daripada bapa ke daripada ibu? Macam Jason Yong. Yong itu daripada nama bapa ke daripada nama ibu? Siapa lagi? Kalau yang India saya tak pastilah tapi kalau yang Cina ni biasa boleh nampak. Macam Liu Jiaxian. Liu daripada nama bapa ke nama ibu? Nama bapa kan? Nanti kamu punya nenek pun, bapa pun mungkin Liu juga. Betul? Lepas tu dia punya kamu punya nenek punya bapa pun Liu juga. Biasanya itu keturunan lah, kita mau meningkatkan, mau meneruskan keturunan. Ada keturunan Chiang, ada keluarga Chiang, keluarga Li, keluarga Wong, keluarga Yong, keluarga Liu. Itu semua daripada satu keturunan. Lama dulu sampai sekarang masih lagi diteruskan. Tak boleh hilang lah. Ada tak keturunan yang hilang? Kalau keturunan hilang tu habislah. Keturunan hilang tu mungkin tidak ada anak lelaki lah. Biasanya nama ini ambil daripada anak lelaki. Macam contohnya Jason Yong. Nanti bila kamu sudah kahwin, kamu sudah ada anak lelaki kamu akan nama Yong jugalah. Apa Yong saya tak tahulah. Betul? Itu contoh dia. Okey. So itu saja untuk hari ini. Kalau ada soalan, kamu boleh tanya nanti di dalam grup Telegram, dan saya juga akan bagi latihan. Mana yang kena buat latihan, saya akan bagi di dalam grup Telegram juga. Okey?
Jadi kita berhenti setakat ini sahaja. Sekarang pukul 10.21. Kita akan jumpa pada besok ataupun hari Jumaat. Tengok macam mana dulu ya. Mungkin ada sibuk sedikit lah ya. Saya akan beritahu kalau ada perubahan jadual waktu ke apa-apa ya. Jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. Jumpa di Telegram. Nanti saya akan bagi latihan ya. Okey, terima kasih. Boleh keluar sekarang. Okey, bye-bye.